Terima kasih juga kembali Tuan. Okey, Tuan Z alhamdulillah, alhamdulillah. So, apa boleh terangkan sikit tak Cik Syazwan? Macam perniagaan your legal firm dah berapa lama, mengendali kebanyakan kes-kes ke ataupun conveyancing ke apa ke. Macam boleh kan terangkan sedikit tentang firm ataupun legal firm Cik Syazwan? Okey, terima kasih Tuan. Terlebih dahulu saya kena cakap terima kasih banyak-banyak ni. Berbesar hati saya dapat bersama dengan Tuan Z hari ni. Alhamdulillah, Boleh? alhamdulillah. So bila saya tengok video tu saya rasa segan boleh ke saya join ni? Mampu ke ni? Tapi alhamdulillah kita hari ni bersama-sama dengan saya rasa berbesar hatilah dapat join bersama dengan usahawan yang sedang menghadapi masalah yang saya rasa agak sama lah kan. Okey, untuk bisnes saya, sebenarnya saya mula bisnes untuk legal firm ni sejak 3-4 tahun lepas lah. 3 hingga 4 tahun. Tapi unfortunately, terkena pula dengan situasi yang orang panggil sebagai unprecedented situation yang sekarang dengan COVID-19 dan sebagainya. Dan saya perfokusan saya adalah bidang litigasi, iaitu melibatkan mahkamah. Tapi firm saya juga juga buat file-file yang melibatkan conveyancing tanah. Tapi satu lagi, selain daripada business legal firm ni, unfortunately juga saya baru set up satu lagi company untuk business lain lah, selain daripada legal firm ni, which is benda tu betul-betul memberi kesan lah sejak COVID-19 ni, kerana benda tu buat kami terpaksa berhenti, which is kita dah lewat lebih kurang dalam 2 bulan daripada schedule kita. Perjalanan planning lah, daripada planning. Kita start mula bisnes untuk kita buat poultry, peternakan ayam. Yang mana yang melibatkan kos yang agak besar. Tapi kita terpaksa hold dululah situasi kita. Tapi hari ni saya tengok bila saya dengar video Tuan balik rasa semangat kembali dah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itulah sedikit sebanyak daripada berkenaan dengan bisnes yang saya buat dan setakat hari ni lah. Alhamdulillah, pasal saya dengar saya punya video sendiri pun bagi saya semangat. Mana kita salah satu penamaan kita semua dan juga kepada semua yang melayari Juang Show hari ini, memang kita semua di bahtera dan kapal yang sama. Semua kena lanyak sekarang ni. Kena lanyak kiri, kena lanyak kanan, kena lanyak tepi, kena lanyak atas, semua kena lanyak. Jadi dari legal firm dan poultry business Cik Syazwan ini, macam mana Cik Syazwan dari segi berjalankan perniagaan ada mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana tempat ke, bank ke apa benda ke pakai duit sendiri? Okey, untuk legal firm saya, kita orang tak melibatkan sebarang financing daripada pihak bank. Sebab legal firm ni sebenarnya bukan setakat legal firm lah. Kalau nak bercerita pasal berkenaan dengan saya punya business poultry tu pun, bila kita try untuk kita set up kita punya business, benda pertama sekali of course capital, the modal. Modal itself tu kita perlukan, dia melibatkan modal yang besar, projection kita yang besar, proposal kita semua. Tapi kita try submit kepada beberapa bank lah. Tapi problemnya adalah bila melibatkan startup company ni, bank keberatan. Sebabnya bila dia nak bagi financing ni, dia lebih tengok kepada company yang at least betul, track record. Itu benar. That's why bila melibatkan dua-dua bisnes saya ni, dua-dua tidak melibatkan bank, tapi kita cuba alternatif lain, which is kita cari kita personal funder. Dan juga untuk second project saya itu, untuk poultry itu, kita cari alternatif, kita buat joint venture agreement dengan satu another company lah, which is itu pun credit company juga, yang memberikan kredit. Okey, dari apa yang telah berjalankan dengannya apa yang berlaku sejak COVID-19 ni melanda negara kita dan dunia, dan juga sejak perintah kawalan ini, dari segi impact sales, revenue, kita berniaga ni kan, we talking about revenue, dari segi cash flow atau revenue sales kita,
in terms of percentage kalau peratusan, berapa banyak peratus dah jatuh revenue syarikat Cik Syazwan dari segi legal maupun poultry? Okay, since poultry ni baru start up, kita belum ada cash flow lagi lah, mungkin hanya melibatkan modal. Tapi untuk legal firm, obviously memang memberi kesan yang besar. Kita start daripada bulan Mac PKP tu kita punya RMO ni start bermula 18 Mac saya rasa. Tapi kesan kepada kita punya revenue, sales ataupun income kita bermula seawal daripada February. Saya ingat saya. So bila masuk bulan Mac, dia kita punya income tu drop like 30 to 50%. 30 ke 50% drop. And then bulan April ni for sure. Setakat hari ni saya rasa 70 to 80% memang kita drop. Betul. Kita punya income. Faham. Obviously saya rasa dia bila melibatkan legal firm ni, kita melibatkan service, dan kita kena ingat bila melibatkan service, legal firm sebagainya ni, dia interrelated tau. Walaupun kita boleh masuk office, tapi court tak buka. Betul. Okey, klien pun dalam keadaan macam ni, kita kena ingat klien tak spend untuk perkara-perkara yang macam untuk legal fees dan sebagainya. Semua orang nak simpan duit sekarang ni. Betul. So that's why kita punya income memang drop 70 to 80% for sure. Betul. Setakat ni. Saya pun ada banyak sepanjang pengalaman buat berniaga, lawyer-lawyer ni banyak kawan-kawan adalah kita kau buat dulu, nanti kau bayar nanti, Betul. Dia punya perit dia legal firm ni tak banyak orang tahu. Perit dia pasal Betul. nak dapat bisnes satu hal, kedua nak dapat Betul. bayar lagi satu hal lain. Lepas Itu hal besar. Nak dapat panel dengan bank, itu pun bukan easy punya kategori nak buat. Betul. Kena tolak sini, kena tendang sana, kena lanyak sini. So memang kita cukup faham lah pasal banyak usahawan-usahawan pun, peniaga-peniaga dia mesti ada banyak kenal kawan-kawan dia yang legal firm. Legal firm selalunya kawan-kawan lah. Pasal dia bayar nanti, buat dulu bayar nanti kan. Aku bayar dulu. Betul. Dia memang kita faham, dan banyak juga legal firm buat kes-kes atas dasar nak bantu. Saya ada juga rakan-rakan saya yang bantu pasal orang tak ada duit, susah. So kita punya peranan legal firm kita untuk SME ni pun kuat juga. Pasal setiap syarikat ada 5 hingga 10 tahun, memang dia ada 1, 2 atau 3 legal firm kawan-kawan dia. Betul. Betul. So saya rasa pendengar-pendengar Juang kita pun faham. Tetapi legal firm is a very important aspect of the SME ecosystem. Di mana amat-amat kita perlukan. So dari segi memang tadi Cik Syazwan cakap, Cik Syazwan sekarang ni pasal penurunan dari segi poultry dan legal firm, ada tidak proses ataupun dah berjumpa tak dengan bank-bank ke untuk kita special relief fund ni, SRF ni? Dah buat application tak? Belum lah. Okey, untuk setakat ni, since kerajaan dah announce untuk bantu SME yang mana melibatkan bantuan subsidi kepada pekerja-pekerja, kita dah apply lah. Tapi kita sebagai pemilik legal firm, saya dah bincang juga dengan partner saya, we have to actually kita kena look forward untuk dapatkan bantuan kewangan daripada tempat lain. Bagai contoh lah, saya tengok tak apa saya sebut, mungkin Tekun pun ada bagi up to 10,000. NBSN pun saya rasa dalam 75,000, 0% interest saya rasa lah, 0% interest. Tapi so far setakat ni kita belum lagi ke arah tu lah. Sebabnya kita kena ingat COVID-19 ni, COVID-19 ni so far dia tidak merisaukan lagi. Tapi yang perlu dirisaukan adalah pasca COVID-19, which is bila mana moratorium daripada pihak bank tu dah tak ada. Kita kena bear kita punya financing 6 bulan financing, dia tak ada bantuan daripada pihak government selama 3 bulan, which is 1,200 tu. Pasca COVID-19 tu, itulah tempoh yang saya rasa kemungkinan besar kita terpaksa pergi kepada financial institution untuk dapatkan bantuan. Betul. Salah satu daripada perkara even semalam saya bercakap dengan ada 2 peniaga. Satu dah apply SRF yang kerajaan dah buatkan sehingga 1 juta. The only way for businesses to survive now is to have cash. Now you cakap tu betul Cik Syazwan, pasal is post COVID that is will be worrying pasal the tsunami, the economic impact will be at an unbelievable rate. Pasal insya-Allah COVID ni, penyakit ni akan berlalu.
tetapi dia akan digantikan dengan satu keadaan ekonomi yang lebih teruk lagi daripada nombor-nombor yang kita nampak kepada COVID itu. Dan dia punya kesan mungkin Betul. lagi lama daripada Betul. sepanjang kita dengan COVID. So that's why it's good that you say that this. Also sebagai satu daripada cara that what we discuss dengan business is good right now. Get what you can. Apply all you can. Because this is why Exactly. Ada Juang ini kita ada program, kita nak kumpulkan semua sawan-sawan dan juga untuk kita suarakan pendapat kita kepada kerajaan dan insya-Allah kepada Yang di-Pertuan Agong. You see what you are saying is correct. Semalam pun kita katakan banyak juga businesses tidak ada confident dapat loan dengan bank. Pasal sebelum ini tak pernah dapat. Sebelum ini selalu kena reject. Tapi keadaan sebegini dengan program yang kerajaan keluarkan, ini adalah satu daripada program yang bagus di mana kita kena grab. So I think to be ready for the post-COVID is to get cash. The only way Betul. businesses nak selamat sekarang is get cash. There's no other way. Betul. Kalau Betul. dia turun daripada bulan ke bulan, yang kita pasti sekarang, lepas kita dah kembali lepas raya ke apa ke, yang kita pasti, the sales will not be the same. Revenue will not be the Exactly. same. Big companies will start to, macam biasalah, big companies will do what big companies always do, which is conserve, kurangkan, potongkan, dan tolak. Betul. This is what, if you look into every other country, this is what's going to happen. Ada interview dia kata dekat CNBC ke CNN, bila dia katakan pasal apa kau ingat ni, orang peduli ke pasal kerajaan, dia kata dari segi sektor-sektor yang the rule the world, the financial institutions, right, they will conserve, dia akan simpan dia punya cash dan dia akan kembali nanti bila keadaan dah okey. Jadi kita sebagai orang lain ni, we should try our very best to do the same, tetapi we need to have money. So saya macam Cik Syazwan cakap, your poultry business and your legal firm, I rasa dari segi SRF program yang kerajaan buat, everybody layak. Betul. Everyone should layak. Tetapi of course reality on the banking side is a different story. Itu pasal kita Betul. nak ketengahkan perkara ini, so that we can gunakan platform Juang bukan saja untuk motivasi, malah so that we can come together. Manalah tahu, I mean, sebagai usahawan, you know this, we can only do what we can do. But Ya, betul. Cadangan tu memang menarik. Saya tertarik dengan cadangan daripada tuan tu untuk mau mengumpul. Sebab benda ni penting sebenarnya. Kita sebagai entrepreneur ataupun pemilik bisnes ni, pihak kerajaan perlu tengok. Bila kita melibatkan bisnes, macam saya sendiri, vision dan mission saya adalah untuk produce ataupun provide job opportunity. Okay, bila government ni tolong ataupun bantulah dari segi financial dan sebagainya, yang dapat manfaat sebenarnya adalah government tu sendiri, sebabnya akan ada terdapat bila banyak kerja, seorang tak menganggur dan company boleh survive. So benda tu akan ada cash flow kepada government. So rakyat boleh berbelanja. Benda ni sangat-sangat penting lah, saya rasa. betul. Sangat-sangat penting. Especially under this time is a bit different. Pasal kerajaan berada di satu tempat di mana dia ingin menyelamatkan ekonomi kita. So this is a Betul. very unique time, because if it was a normal time, we will still be rejected by banks. Kalau keadaan biasa, kita akan kena reject confirm. Tapi keadaan Confirm. ini lain sekarang, pasal kerajaan dah kenal pasti bahawa kita kena dapatkan. But the issue here Betul. is saluran dia is still the same. And we can look into Bank. other countries, UK, US. They also ada the same problem, di mana pembiayaan tak dapat. Tapi macam kita cakap semalam, Encik Syazwan, if you notice, dekat Switzerland, in 2 weeks, 75,000 businesses dapat loan. In 2 weeks. Worth almost 10 to 15 billion. 2 weeks. The company apply pakai satu form. How so? If it can happen there, it can happen here. Exactly.
So this is Exactly. what kita nak, this is what we want to spearhead insyaAllah. So you can all please invite your friends, go through the Juang Show. We have a form there. So nanti kita akan kumpulkan a formal petition kepada kerajaan dan kepada yang di Pertuan Agong insyaAllah. Pasal they need to know this. They need to know how critical this is, and they need to know that the channel that they are using will not be sufficient enough to save the economy. Betul. Betul. Saya rasa ni cadangan yang menarik. Yeah. So saya akan share dengan kawan-kawan lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Cik Syazwan. So, anything else that you nak katakan sebagai penutup? Okay, bagi saya macam ni, bila ada masalah COVID ni, kita sebagai entrepreneur, apa yang penting adalah, dia akan jadi dua perkara tu. Sama ada masalah ni membuatkan kita betul-betul down, ataupun inilah peluang kita untuk melonjak naik. Betul. So, we have to take this as a positive thing. Sebab bila kita tengok macam mana millionaire berjaya ni, diorang ni mula berjaya bila tengah keadaan ekonomi yang sangat teruk. So, sebagai entrepreneur, saya rasa inilah peluang kita walaupun kita berdepan dengan masalah yang sangat besar, tapi ini peluang kita untuk gunakan sebagai batu loncatan untuk jadi yang lebih baik. Yes, juang. You are right. Memang Berjuang. betul Cik Syazwan ni satu usahawan, because that's what we do. We always have to look at the silver lining. We only look at the silver lining because walaupun sekecil mana pun, we have to just look at that because that what makes kita tidur malam nyenyak lah. Betul. Kan? Betul. So Alhamdulillah. So terima kasih. Okey, Tuan. Cik Syazwan, Terima kasih banyak, Tuan. for the program. Nanti Alright. kita akan update sedikit sebanyak. Hopefully you can gather. Legal firm mesti ada banyak klien punya. Panggil. Pasal maklum Okey. lah, kita punya negara ni kebanyakan businesses tidak bersatu. Dia sendiri. Betul. Kau projek sendiri. Kau panel bank ni, kau jaga panel bank ni sendiri. So pasal kita dah ada environment, lebih-lebih lagi kalau Bumi Putra kan, ada projek, ada connection, simpan seorang. Pasal kita dah biasa dilatih sebegini. Tapi dalam Betul. keadaan macam ini, if we can do this, if we can highlight to the government, maybe a lot of us can get money. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cik Syazwan. All the best to your Okey, business, sama-sama. InsyaAllah. Thank you. Okey, terima kasih, Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.